Hari ini, graduan perlu peka kepada keadaan semasa. Perlu think out of the box. Ia mampu membawa keuntungan yang lumayan seandainya graduan itu bijak mencari peluang yang ada. Sebagai contoh, boleh melibatkan diri dalam sektor pertanian seperti kelapa sawit, getah dan sebagainya. Malah cacing pun boleh mendatangkan keuntungan pada hari ini. Graduan yang tidak mendapat kerja mampu memberi kesan negatif terhadap pembangunan negara. So, ini adalah kerana graduan terlalu mencari pekerjaan tapi tak berusaha untuk mencipta peluang pekerjaan. Antara peluang yang ada ialah libatkan diri dalam bidang menternak binatang sehingga ke pasaran luar negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam Wartawan, disiarkan secara langsung daripada Bilik Berita Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Jadi topik kita malam ini seperti yang kita dengar sedikit selepas montaj tadi, iaitu graduan perlu mencari peluang, bukan mencari pekerjaan. Okey, kita lihat fakta yang saya ingin paparkan sebentar lagi, bahawa 15,000 rakyat Malaysia telah hilang pekerjaan pada Januari 2009 dan angka ini akan meningkat antara 20,000 hingga 50,000 pada suku pertama 2009. Jadi bagaimanakah rakyat membaca angka-angka ini dan apa maknanya kepada mereka yang telah hilang pekerjaan dan juga para graduan yang bakal memasuki pasaran pekerjaan sekarang dan juga pada masa akan datang dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini. Jadi saya perlukan pendapat dan pandangan anda, hantarkan ke alamat dan juga nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang. Boleh naikkan Lokman? Okey, melalui SMS kami, melalui Facebook, melalui Gmail dan sebagainya. Jadi untuk terus memahami konsep program kita, topik kita pada malam ini, kita dengarkan dulu kiriman video yang dikirimkan oleh saudara Afendi daripada Kulim Kedah, seorang usahawan butik dengan ceritanya. Kita lihat paparan ini. Mahasiswa Melayu sepatutnya sekarang ni kena lebih berwawasan, tidak bergantung kepada kerja-kerjaya yang ada di swasta ataupun awam. Kita yang sepatutnya create ataupun cuba mewujudkan peluang-peluang kerjaya menjadi pemikiran yang di luar paradigma ataupun kreatif. Di mana kami dulu suatu komunitas ekonomi menghasilkan butik Kerawang, di mana alhamdulillah pada awalnya begitu susah, kami bukannya orang senang sehingga terpaksa gunakan duit hantaran kahwin, menjual motosikal mata-mata untuk jadikan modal untuk memulakan perniagaan. Walaupun kecil, bermula pada rumah, perlahan-lahan boleh kembang dan di akhirnya kita pula dapat membantu masyarakat sekitar kita dengan memberikan peluang pekerjaan. Terima kasih saudara Afendi daripada Kulim Kedah, seorang usahawan yang melakukan usahawan menjual pakaian dan sebagainya dan tidak mencari kerjaan melalui makan gaji dan sebagainya. Satu usaha yang baik dan terima kasih atas kiriman video anda. Dan saya tidak kesorangan pada malam ini, seorang usahawan muda yang tidak asing lagi sebagai usahawan tekno, saudara Ashran Datuk Ghazi, Ketua Pegawai Eksekutif Asia Stream Group. Ashran, tadi dua email telah kita dengarkan dan juga paparan video daripada saudara Afendi daripada Kulim. Sekarang ni menuntut orang-orang muda, para graduan supaya lebih kreatif, lebih inovatif dalam isu pekerjaan, kerana kerja kat luar tu makin kurang, makin kering dan sebagainya. Tapi kita perlu lebih kreatif. Macam mana Ashran melihat isu ini? Tak, itu memang benar. Kita perlu keluar dan cari peluang. Ya. Kita perlu membukakan minda kita dari segi apa yang ada di sekitar kita dan gunakan observation kita sebagai satu motivasi untuk menjalankan perniagaan. Tetapi dalam keadaan krusial, kritikal macam ini, masih lagi para graduan kita yang lulusan diploma ataupun ijazah misalnya, masih berharapkan kerja-kerja di newspaper tu, masih melalui job street dan sebagainya. Itu masalahnya sekarang. Mereka perlu bermula fikir kalau secara idealnya daripada sebelum mereka graduate. Persediaan tu, persediaan itu dari segi persediaan minda, so that bila mereka keluar daripada universiti, mereka bersedia untuk cabaran yang akan dihadapi. Berkata tentang bersedia tu, persediaan tu sesuai dengan pandangan yang dikirim oleh saudara Syazwan melalui Facebook Wartawan. Okey, Syazwan mengatakan bahawa oleh sebab itu mata pelajaran entrepreneur perlu diajar di universiti. Satu lagi, tujuannya untuk melatih pelajar apabila tamat pelajaran nanti mereka boleh berusaha sendiri. Kedua, daripada saudari Latifah Anthony mengatakan have a entrepreneur mindset. Dan yang ketiga daripada saudara Zul, alasan yang sering diberikan tak cukup pengalaman, tiada kenalan dalam perniagaan, connection lah, kabel dan sebagainya. Kadang-kadang kita terfikir terlalu besar sehingga kan takut untuk memulakan suatu langkah. Bisnes yang besar selalu kita nak buat, restoran yang mahal-mahal. Kita jangan fikir besar sangat dulu, kan? Sebagai graduan terutamanya, kita mula baby steps, fikir benda yang kecil. Sebagai kita dah bincang tadi, we can be a micro entrepreneur. Seorang atau dua orang boleh menjalankan satu perniagaan dan boleh mendapat lebih daripada apa yang mungkin ditawarkan oleh program-program insentif stimulus package sekarang ni. Perlu rebut peluang tu. Perlu. Kerana mereka sekarang yang stimulus package menawarkan
1,000 sebulan sebagai satu gaji kalau dia bekerja dengan ni. Jikalau kita mencari peluang-peluang yang sedia ada di luar, tak perlu fikir besar. Ashan, sebagai individu sendiri. Tetapi kita punya hajat tu kadang-kadang kita lihat orang dapat pendapatan lebih daripada 3,000, 5,000 sebulan apabila membuka perniagaan. Tetapi kita tak melihat orang yang memulakan menjual goreng pisang, menjual t-shirt melalui online, MySpace dan sebagainya, mendapat income 500 ke 1,000 sebulan tu pun dah memadai. Tetapi mereka terlalu besar, dia punya framework tu besar sangat. Susah ke kita nak ubah daripada kecil sekarang? Dari segi pengalaman Ashran lah, dulu kan jatuh bangun dalam perniagaan. Memanglah bila kita tengok orang lain, memang kita tengok dia berjaya, dia berniaga bagus, dapat beli kereta lah apa semua. Memang keinginan tu ada, tapi kita kena bermula dari satu tempat yang kecil. Everything that starts memang daripada kecil. Bermula dengan kecil tu, biar asalkan kita dapat lepas ke tanggungjawab kita, perbelanjaan harian kita, sudah cukup. Itu pengalaman Aida. Kita dengarkan paparan kiriman Aida daripada KL. Silakan. Sebenarnya daripada sekolah rendah lagi, saya memang dah berminat untuk mencubakan diri dalam bidang perniagaan. After I finish my studies, join my father. My father ada his own business, menimba pengalaman. Ada satu hari, I was introduced to a guy yang memperkenalkan saya dalam bidang multi-level yang saya ceburi sekarang ni. What interests me untuk stay dalam bidang ni is that you boleh kerja according to your own time. And then secondly, you are your own boss. Thirdly, every single work yang you buat, you puas. Dan yang paling best, ada banyak sangat quality time dengan your friend, and then not even that, dapat berkenalan dengan ramai sangat orang-orang yang berfikiran positif, yang berjaya dalam hidup dia. Every single day you will get more motivated. Dan advice I, whatever business lah, yang penting you kerja sendiri. It's not gonna be easy. Kalau senang jadi kaya, semua orang kaya dalam dunia ni. I always remember and always hold on to what Jim Rohn always say, a very famous philosopher, wages makes a living, profits makes a fortune. Terima kasih Aida daripada Kelana Jaya, bukan Kuala Lumpur, KJ daripada Kelana Jaya. Okey, Ashran, banyak lagi kita akan bincangkan dalam topik kita pada malam ini. Bagaimana kita melihat potensi dalam pertumbuhan-pertumbuhan baru, area-area yang baru kita beri pertumpuan, misalnya usahawan tekno, menjual barangan melalui internet misalnya. Mungkin kita boleh usahakan. Kita perlu rehat sebentar, jumpa lagi dalam You Wartawan. Jangan ke mana-mana.